Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan menumpukan pasca PIU 13. Biarpun sudah sebulan kita melalui PIU ke-13 pada 5 Mei lalu dan keputusannya jelas siapa pemenang dan siapa yang mengekalkan kawasan dan juga siapa yang kalah sudah pun kita ketahui dan tidak berapa lama lagi kita menunggu apakah akan terjadi di parlimen kita, apakah mutu perdebatan di parlimen semakin meningkat. Itu yang kita harapkan dan isu-isu yang bakal dibawa oleh ahli-ahli parlimen yang dilantik bakal mewarnai iklim politik kita menjelang PIU 14 akan datang. Begitu juga di Dewan Undangan Negeri. Tetapi hari ini, pada malam ini kita akan melihat dan bergerak ke hadapan bagaimana kita melihat kajian-kajian akademik diperlukan untuk melatarkan setiap persepsi, setiap dapatan, setiap perkara yang kita angkat dalam isu-isu politik, terutamanya ketika kita bercerita tentang isu dasar polisi dan sebagainya. Ini jelas apabila rakyat memilih yang benar-benar dekat dengan hati mereka, dekat dengan kajian-kajian akademik yang memberi laporan yang tentang kataupun yang jelas dan juga terbukti asasnya di lapangan. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana kita menuju ke sebuah negara demokrasi yang matang tentang kajian akademik ini. Jadi kita bersama dengan Dr. K.S. Balakrishnan. Selamat datang Doktor. Lama tak datang ke Esrawani. Fellow penyelidik UMCDel, salah seorang fellow yang bersama dengan UMCDel, dan kita tahu UMCDel banyak sekali membuat kajian tentang kajian politik di lapangan sejak beberapa tahun lalu sehinggalah pada PIU yang 13 hingga kan menjadi satu kontroversi sebelum PIU yang ke-13 sebelum ini. Mungkin Dr. Balakrishnan melihat secara keseluruhan, kita lihat PIU 13 pada pandangan Dr. K.S. Balakrishnan. Ya, PRU 13 ataupun pilihan raya umum ke-13 telah memberi banyak pengajaran kepada kita sebab berlaku beberapa suasana yang kita menganggap mungkin berubah secara tuntas tetapi tidak nampak begitu perubahan yang besar, dan juga menampakkan satu tren 2008 seolah-olah diulangi, hampir lebih kurang sama, kecuali ada agenda-agenda baru dan lain-lain yang telah ditimbulkan selepas pilihan raya. Dan begitu juga dalam konteks transformasi politik negara, tren dan transformasi politik negara, kita dapat lihat beberapa isu penting, apakah kita telah benar-benar keluar dari kotak lama ataupun corak politik identiti etnik, ataupun kita sekarang masih berada di dalam konteks campuran yang lama dan yang tren baru. So semua ini telah menyebabkan pilihan raya ke-13 ini agak menarik bagi penganalisis, bagi seperti kita, dan juga bagi rakyat umum yang begitu banyak menunggu dan memaparkan partisipasi yang begitu besar. Daripada jumlah ataupun keterlibatan pengundi, saya rasa ini yang paling tinggi sejak kita melakukan pilihan raya, dan ini jelas setiap kawasan DUN dan juga parlimen jumlah turnout ataupun keluar mengundi begitu tinggi sampai sebuah kawasan hinggakan 95%, 96%, dan ini jelas bahawa rakyat terutamanya generasi muda dan generasi lama juga ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi di Malaysia. Jadi bagaimana bacaan Dr. S. Balakrishnan? Ya, tentang partisipasi politik, kita dapat lihat satu tren baru di Malaysia yang semakin meningkat berbanding dengan sesi-sesi yang sebelumnya, yang memaparkan lebih 85%, menunjukkan kesedaran politik yang tinggi di kalangan rakyat. Dan ada beberapa sebab. Satu, bukan hanya kerana kecelikan politik ataupun pendidikan politik, tetapi kerana begitu agresifnya pihak-pihak yang bertanding, termasuk juga dalam konteks peperangan media, isu-isu yang dibangkitkan, dan harapan besar yang di kalangan segolongan yang agak besar yang mahukan perubahan yang begitu besar, mengharapkan parti yang lama tumpas, dan sebagainya, menyebabkan tren partisipasi itu meningkat begitu jelas, dan ia juga disebabkan oleh gerakan-gerakan yang dibuat di peringkat akar umbi dan juga di peringkat media. So ini menyebabkan partisipasi meningkat. Jadi untuk kita melihat ke hadapan proses pilihan raya terutamanya pada PIU 14 misalnya, pastinya suasananya pasti berbeza
kerana jumlah pengundi pertama kali, jumlah pengundi muda pastinya berlipat kali ganda berbanding yang ada pada kali ini, dan pastinya juga mereka mengharapkan satu perubahan yang kataupun agak signifikan terutama bagi institusi yang berkaitan dengan pilihan raya seperti SPR misalnya, bagaimana institusi parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, kerana mereka sudah diberi mandat untuk melakukan perkara yang diamanahkan oleh pihak rakyat dan sebagainya. Jadi ini bukan waktu honeymoon ataupun berbulan madu bagi semua kelompok-kelompok ini, termasuk institusi dan juga ahli parlimen yang dilantik dan juga yang sudah diberi mandat. Inilah masanya untuk mereka menunaikan tanggungjawab ataupun membuat sedikit sebanyak ataupun mengubah cara mereka bekerja melihat memenuhi aspirasi demokrasi rakyat. Ya, aspirasi demokrasi rakyat telah meningkat. Partisipasi telah membuktikan bahawa politik itu suatu yang diharapkan boleh membawa kepentingan kepada rakyat. So dalam konteks itu tanggungjawab politik sama ada dalam konteks ahli politik, ahli parlimen atau peringkat negeri maupun institusi-institusi politik, tak kira SPR ataupun badan-badan lain, perlu memainkan peranan yang selaras dengan perubahan arus yang baru ini yang begitu hangat, dan perlu memainkan peranan yang lebih bertanggungjawab dan perlu mencari model-model yang lebih baik untuk mengubah persepsi terhadap apa yang sedia ada sehingga sekarang. Sebab persepsi dan juga model yang sedia ada sehingga sekarang kadang-kala dilihat dalam konteks masih kuno dan tidak mengikut arus perubahan yang lebih mendadak, tidak menampakkan kekuatan demokrasi yang agak seimbang dan juga lebih matang. So kita harapkan perubahan baru ini dan apa yang telah diharapkan oleh rakyat itu akan melalui masa boleh dimeterai, boleh dimanifestasikan bagi harapan yang lebih baik dan kematangan politik negara. Okey, selepas ini kita akan melihat bagaimana kepentingan kajian-kajian dapatan politik terutamanya yang dilakukan oleh badan-badan akademik seperti UMCDL misalnya, dan di Malaysia bukan sahaja UMCDL, ada lagi badan-badan pemikir yang lain ataupun badan kajian yang membuat ataupun kajian di lapangan bagaimana dapatan sebelum dan selepas pilihan raya ataupun setiap kali polisi-polisi yang dijalankan oleh pihak tertentu. Jadi apakah kepentingannya? Kerana kita tahu di negara-negara maju ini dijadikan sebagai satu sandaran yang begitu penting dan tidak dipertikaikan dapatan tersebut kerana mereka melihat ini sebagai satu kajian dan boleh dilihat dari sudut positif dan juga negatif. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda. Transformasi politik begitu didambakan oleh rakyat menuju ke hadapan selepas segala hiruk pikuk PRU13 juga sudah selesai, tetapi masih lagi kita dengar ataupun suara-suara inginkan perubahan, masih lagi perhimpunan-perhimpunan politik dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu dan sebagainya untuk menyuarakan bagaimana mereka mahukan perubahan dalam landscape politik secara keseluruhannya. Dr. Balakrishnan, ini merupakan satu titik saya rasa satu permulaan yang perlu kita lihat secara positif, dan juga bagaimana kita menghak-upayakan rakyat dengan informasi, dengan dengan pengetahuan tentang demokrasi, tentang politik yang sepatutnya, kerana kita mahu reconciliation akhirnya, penyatuan dalam pelbagai isu yang kita boleh bergerak ke hadapan, bukan hanya melihat isu politik sahaja. Kajian politik satu yang agak penting kerana melalui kajian kita mempelajari pelbagai dimensi politik dan bila ada kajian sebelum pilihan raya ataupun lebih jauh sebelum pilihan raya ataupun selepas atau semasa, ia mendedahkan beberapa realiti, faktor-faktor realiti di tahap akar umbi
dan juga di tahap yang lebih atas. Maksudnya kajian-kajian yang dibuat oleh UMCDel, institusi-institusi lain di negara ini dan juga di luar negara kadang-kadang mempunyai sumbangan yang penting. Sumbangan maksudnya di sini kadang-kadang kajian tidak semestinya 100% tepat. Tapi yang lebih penting ialah apakah isu-isu yang berada di peringkat bawahan, di peringkat rakyat khususnya dan juga di peringkat negara yang seringkali so realiti politik itu dapat dipaparkan dengan lebih tepat. Kerana dalam kes pilihan raya khususnya, kalau mengikut kawasan, kerusi dan sebagainya itu ada isu-isu tempatan yang berbeza. Mengikut daerah, mengikut masyarakat, golongan ekonomi, kelas atau whatever. So dalam konteks itu kajian-kajian ini mendedahkan apa prioriti mereka, apa yang mereka harapkan. Dan begitu juga sama ada kerajaan yang sedia ada maupun kerajaan yang bakal dibentuk, perlu ambil kira realiti rakyat, kepentingan rakyat dan pemikiran rakyat dan apa yang rakyat sebenarnya harapkan. Apakah persepsi rakyat terhadap kerajaan yang sedia ada dan apakah persepsi rakyat terhadap apa yang mereka harapkan. So realiti ini didedahkan melalui kajian-kajian yang terperinci di peringkat institusi pengajian tinggi maupun badan-badan pemikir atau think tank yang sekarang lebih bergiat aktif juga. So dalam konteks itu rakyat manfaat lebih tinggi. Ahli politik juga boleh menggunakan kajian ini untuk memahami benar-benar mengapa suasana sedemikian wujud dan apakah apa yang mereka cuba gambarkan dan apa yang rakyat hendak itu selaras atau mempunyai pertentangan. Ada juga pihak yang agak kataupun tidak berapa setuju dengan cara dapatan kajian, misalnya dari sudut sampel, dari sudut metodologi dan sebagainya, cara pendekatan yang digunakan sama ada melalui telefon ataupun bersua muka dengan responden di luar sana. Dan saya sendiri berkesempatan bersama dengan pakar-pakar penyelidik dan juga ahli-ahli penyelidik UMCDel di segata beberapa kawasan parlimen sebelum pilihan raya, dan saya rasa cara UMCDel membawa analisa sampel agak ekstensif dan bukan senang sebenarnya untuk engage dengan orang ramai yang tanpa ada latar belakang, dan mereka agak reluctant untuk memberi kerjasama dan sebagainya, dan mengikut sampel-sampel yang mewakili kawasan tersebut. Kalau peratusnya Melayu tinggi, mereka akan mengambil lebih ramai Melayu. Kalau kawasannya pekerja lebih tinggi, mereka akan berjumpa lebih ramai pekerja. Ini bukan kerja mudah, Dr. Balakrishnan. Kaedah itu satu isu yang besar. Kaedah kajian di peringkat tempatan maupun di peringkat negara boleh dipersoalkan. Tidak semestinya setiap kaedah itu 100% tepat. Satu lagi ialah semua kaedah itu lebih representatif. Maksudnya cuba mewakili suatu golongan yang besar dengan cara random ataupun ikut lingkungan yang cuba dirangkumi itu. So dalam konteks itu kadangkala representation itu nampak tepat, dan bawa hasil yang baik. Kadangkala boleh berlaku hasil yang sebaliknya mengikut masa, mengikut perubahan masa dan isu. So kaedah itu boleh diperbaiki setiap kali, dan penyelidik sentiasa belajar dari kesilapan kaedah dan juga apa yang boleh diperbaiki. Ini trend di Amerika Syarikat, di negara-negara yang lebih maju, dan kaedah ini semakin popular dalam 10 tahun yang kebelakang ini di Malaysia. So dalam konteks ini kita boleh katakan bahawa kita sudah capai ke tahap yang agak baik, boleh menggunakan data-data yang sedia ada, dan isu-isu yang dibangkitkan itu kadang-kala tidak semestinya keluar dari survey, boleh keluar dari temu bual, bersemuka dan lain-lain yang dikendaki atau dibangkitkan. So ini menunjukkan kita perlu lihat pelbagai dimensi, ambil kira keseluruhan samping menggunakan data statistik. So satu multiple methodology, kita katakan, kaedah pelbagai digunakan dalam kajian politik, kajian pilihan raya dan sebagainya. Dan ini pun bukan perkara biasa ataupun perkara yang luar biasa. Kalau di luar negara, di Indonesia pun mereka semakin galak, semakin serius menggunakan data-data daripada badan-badan pemikir dan juga kajian akademik dan sebagainya. Begitu juga di Taiwan misalnya, begitu juga kalau di Eropah,
United Kingdom dan juga Amerika Syarikat, mereka sudah biasa pun menggunakan Gallup dan sebagainya, Box dan sebagainya, Maori, begitu juga Gallup. Dan tetapi di Malaysia mungkin bergerak ke hadapan selepas ini cabaran bagi kajian-kajian sebegini kerana masyarakat berubah, masa berubah, media semakin terbuka. Dalam masa yang sama kehendak-kehendak politik, kehendak-kehendak akademik pun berubah. Bagaimana kita menyahut cabaran ini? Saya nak tanya Dr. Balakrishnan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Kalau kita lihat orang kata pun data di masyarakat Malaysia yang berada di alam maya misalnya, kita melihat 65% populasi kita menggunakan social media. Dan ini begitu tinggi dan apatah lagi menuju ke PIU 14. Begitu juga kita lihat sekitar 30 ke 40% rakyat kita menggunakan telefon pintar, smartphones. Dan pastinya maklumat berada di hujung jari mereka. Setiap ketika, setiap saat, bukan hanya berada di laptop ataupun berada di rumah ataupun di pejabat, tetapi mereka bergerak pun, mereka makan pun, mereka bercakap pun, mereka mendapatkan, kata pun, melanggan informasi. Jadi ini cabaran-cabaran yang perlu dilihat, Dr. Balakrishnan. Ya, ini satu cabaran yang besar, khususnya dalam era sosial media dan kepantasan internet yang begitu canggih. Kita menghadapi satu cabaran baru, bagaimana untuk rectify, bagaimana untuk verify maklumat. Cabaran yang penting ialah sekarang terlalu banyak maklumat dan data yang mana tepat. Ini satu isu yang begitu penting perlu dilihat, dan rakyat mudah dipengaruhi oleh pelbagai informasi yang palsu kadang-kadang. So ini satu trend yang bahaya. So dalam konteks itu rakyat Malaysia perlu diberi lebih panduan yang lebih tepat untuk mencari maklumat yang lebih tepat. Sebab seringkali berlaku serangan maklumat yang digunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab ataupun pihak mempunyai motif politik, perang politik menggunakan media. So ini satu cabaran besar. Dan satu lagi ialah apakah sumber, dari mana maklumat itu dapat, kadang-kadang sukar untuk dipersoalkan, sukar untuk dapat maklumat dia. Ini satu lagi isu yang menjadi cabaran dalam social media dan maklumat-maklumat yang cuba diedarkan, dan kadang-kadang isu fitnah, isu-isu yang seringkali dipermainkan sengaja melalui social media untuk melemahkan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. So ini trend dan cabaran yang besar sedang melanda Malaysia, rakyat secara amnya, termasuk golongan yang kadang-kala terpelajar pun terpengaruh, dan golongan di peringkat bawahan yang kurang terpelajar kadang-kadang terlalu banyak berpengaruh dan percaya dengan pelbagai informasi. So ini satu yang perlu ditangani, dan perlu ada perundangan, perundang-perundang berkaitan dengan multimedia dan cara-cara lain yang mana boleh memurnikan lagi suasana ini. Boleh menyebabkan pihak-pihak yang mengedarkan maklumat atau institusi-institusi atau pihak individu perlu lebih bertanggungjawab. Ini satu cabaran bagi saya, satu yang lebih besar dalam jangka waktu yang terdekat dan juga dalam jangka waktu untuk menuju sebuah negara demokrasi yang matang misalnya. Pada pandangan Dr. Balakrishnan, adakah selepas PIU 13 kita melihat informasi politik yang didapati oleh pengundi kita hari ini masih berlegar di internet, dari internet atau dari ahli keluarga mereka, kawan-kawan sepejabat ataupun kawan-kawan di kedai kopi dan sebagainya? Dan bagaimana kita dapat membina informasi politik yang lebih, katakan, lebih segar? Kerana kita tahu cabaran hari ini ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri bukan melihat longkang sahaja, bukan melihat sampah yang tidak dikutip dan sebagainya, tetapi mereka adalah pembina atau pembuat polisi, pembuat undang-undang di parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, dan di situlah kita akan memastikan mereka akan membina ataupun mencipta ataupun mendebatkan polisi-polisi yang akhirnya memberi manfaat kepada rakyat. Dr. Balakrishnan. Ya. Actually, saya telah katakan tadi, cabaran ini satu cabaran yang besar. Kerana bila masyarakat Malaysia berubah dalam jangka waktu yang 15 tahun yang lepas ini, salah satu dimensi yang kurang diteliti dengan baik ialah
perubahan teknologi, revolusi teknologi maklumat. Kita menerima dengan lebih pantas perubahan teknologi ini, tapi perundangan bagi revolusi teknologi maklumat ini bergerak perlahan di peringkat kementerian, di peringkat kerajaan yang sedia ada, dan juga untuk enforce perundang-perundangan yang ada. So ini telah mewujudkan satu keadaan yang agak sukar untuk kita, di mana yang menggunakan media seumpama seperti ini belum masih mengalami tekanan dari sudut yang besar. Kecuali kita dengar sekali-sekala Malaysia kini diserbu atau satu dua kes, tapi di peringkat keseluruhan bagaimana tanggungjawab sosial ini perlu diperkuatkan, perlu diperkasakan. Apakah tanggungjawab sosial ini hanya di tangan kerajaan ataupun di tangan rakyat, di pihak-pihak yang lain termasuk NGO dan sebagainya. So ini satu perubahan budaya politik yang kita masih belum selesai. Bagi saya isu ini belum selesai dan akan bergerak harap dengan perundangan yang lebih canggih yang mengikut ala negara maju supaya ia tidak dipertikaikan. Kalau tidak ia akan dikatakan sebagai ini pihak kerajaan cuba mengawal informasi. Ini berlaku di negara-negara jiran dan lain-lain. So suasana ini satu yang masih dalam progres bagi saya dan ia perlu ditangani dengan baik. Kalau tidak, ahli parlimen, ahli politik dan mana-mana pihak sengaja dengan senang menggunakan informasi yang kurang tepat. Melihat ke depan juga, bagaimana kita dapat menyuarakan setiap suara di Malaysia ini, kerana yang menang tidak dapat semua, yang kalah tak kalah semua. Jadi mereka perlu diwakili dan mereka juga berhak untuk menentukan apa yang patut diberikan kepada mereka, terutamanya polisi, projek, agenda-agenda dan sebagainya, supaya akhirnya jurang di antara bandar dan luar bandar itu dapat dirapatkan, jurang informasi dapat dipercepatkan dan sebagainya. Dan itu jelas kerana kita lihat kawasan bandar begitu cepat mendapat maklumat, mendapat pendidikan dan sebagainya, tapi di luar bandar bagaimana? Ya, now dalam hal ini kita perlu ikut cara pemikiran apa yang kadang-kala dikatakan sebagai new politics. Ini kerana isunya ialah rakyat. Isunya ialah kepentingan rakyat. Luar bandar maupun bandar, yang penting ialah kemahuan untuk rakyat, kepentingan untuk rakyat, keselesaan untuk rakyat, dan ahli politik berkhidmat untuk rakyat. So, itu adalah yang paling jadi asas fundamental dalam cara berpolitik maupun bagaimana nak membawa politik ke masa depan. Tidak kira siapa menang atau siapa kalah. Sebab kita sekarang berada dalam satu suasana seolah-olah ada dua parti sistem. So maksudnya bila-bila boleh berlaku pertukaran kerajaan dan mana-mana pihak yang dapat kuasa, dapat kerusi harus mengambil kira keseluruhan rakyat. Tidak boleh mengatakan bahawa ini kawasan yang adalah kawasan pembangkang atau ini adalah kawasan yang saya tidak dapat keistimewaan, undi dan sebagainya. So trend itu tidak boleh langsung diguna. Satu lagi ialah isu sama ada kadang-kadang dikaitkan dengan politik perkauman dan sebagainya. Dalam suasana pilihan raya ini, kita perlu mendampingi sesiapa saja. Cuba baiki keadaan yang telah kita beri persepsi seolah-olah ada politik perkauman. Politik perkauman adalah sesuatu yang biasa di Malaysia. Kita tidak dapat lari dari politik perkauman kerana cara kita mulakan politik di negara itu adalah ada asas-asas perkauman. Tetapi pemikiran rakyat telah berubah. Mereka telah basi dengan satu cara untuk cuba interpretasikan setiap kali dalam konteks perkauman. So ini perlu juga berubah. So maksudnya kita tidak kira lagi mengambil sama ada kalah atau menang, tetapi bila ada kuasa, bila ada kekuatan dalam kerajaan itu menggunakannya untuk berkhidmat kepada keseluruhan rakyat. Bandar, luar bandar, tanpa kira sempadan etnik, sempadan wilayah dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. KS Balakrishnan, Fellow Penyelidik UMCDEL. Kita akan panggil lagi dari masa ke semasa jika kita berpeluang untuk membawa Dr. KS Balakrishnan, kerana kita tahu UMCDEL mempunyai latar belakang penyelidik ataupun fellow-nya pelbagai. Ada kajian antarabangsa seperti Dr. KS Balakrishnan, ada kajian statistik, ada kajian gender, media, geopolitik, politik dan sebagainya. Jadi pelbagai para akademik bernaung di bawah Badan Penyelidik UMCDEL ini. Pastinya kita akan menunggu kajian-kajian lain. Mungkin selepas PRU13 ini, kita lihat polisi-polisi yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkenaan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. KS Balakrishnan dan juga UMCDEL. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke segala platform yang kami sediakan melalui asrawani.com, Facebook, Twitter, YouTube dan juga Instagram. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.